Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syufin bi muslimin wa sahbihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khuzain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, so kita teruskan ya. Kawan-kawan yang lain tu kena tengok rekaman lah. Semalam cikgu ada masalah sikit dengan laptop ni, tak tahu kenapa terputus dan jadi slow apa-apa. Kalau tiba-tiba terputus, cikgu cakap seorang-seorang tu, lama awak cikgu diam tu, awak tolong miss call ke cikgu tak perasan ke? Sebab cikgu sekarang tengah menghadap screen PDF bab 6 elektrokimia. So semua nampak benda yang sama bab 6 elektrokimia. Nampak Okay. Alright, so kita tanpa melengahkan masa, kita terus ke soalan daripada Perak ini. Okay, sebelum itu, kenapa awak perlu buat soalan trial? Sebab ini memang strategi saat-saat akhir yang selalunya menjadi. Okay, so setiap tahun cikgu buat macam ni. Dan Alhamdulillah ada topik yang betul-betul masuk. Okay, right. Jadi last minute ni pastikan nak buat trial. Cuma cikgu sempat photostat untuk kertas 3 saja. Sebab kita tak banyak masa. Okay, nanti cikgu akan share lah kertas 2 tu. Jadi awak ambil inisiatif buat dengan skema pun cikgu bagi. Ada soalan terus tanya. Kita ada masa Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 4 hari. So buat soalan-soalan trial saja. Okey, jadi soalan daripada Perak tengah ini, soalan nombor 1 untuk soalan nombor Perak itu. So semua rasanya dah jelas tentang format. Ada 2 atau 3 soalan kan, kertas 3 ni. Yang pastinya soalan merancang eksperimen 17 markah. Okey. Jadi kita tengok kepada soalan dari Perak ini, soalan nombor 1. Sekumpulan pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan jenis elektrod. Okey, kat sini pun dia dah bantu memberi clue kepada awak. Kesan jenis elektrod. Jadi faktor apa sekarang? Kita sedang kaji. Faktor jenis elektrod. Okey. Jadi dalam periksaan nanti harap ada highlighter lah Okay, highlightkan supaya awak boleh fokus kepada kunci tajuk utama yang sedang ataupun keywords utama yang sedang disoal. Kat sini jenis elektrod. So awak dalam kepala terus okey, faktor jenis elektrod. Right. Okey, dan elektrod karbon lah. Mula-mula guna elektrod karbon. Maksudnya takkan ada faktor elektrod yang eksperimen pertama ni. Elektrod karbon dulu. Okey, kedua-dua elektrod karbon itu ditimbang. Kenapa ditimbang? Nak tahu jisim sebelum dan selepas. Okey, dan larutan kuprum 2 klorida. Larutan kuprum 2 klorida. Daripada sini awak dapat apa? Boleh dapat apa kat sini? Daripada kuprum 2 klorida larutan. Okey, kalau CO2+. tak CO2+ tak cukup. Jadi bila dapat soalan macam ni, awak terus tulis ion-ion yang hadir. Ion apakah yang hadir kat sini? Cl-, Cl- CO2+. Okey, itu je. CO2+. Lagi? H ada. Sebab apa? Sebab larutan. Bila larutan ada daripada air, H+ dengan OH-. Okey, jadi tulis dulu kat situ supaya awak lebih tersusun lah. Nak menjawab pun nanti dah ada benda dia iaitu ion-ion yang terlibat. Ada 4 ini. 4, kenapa 4? Sebab larutan. Kalau leburan ada 2 saja, iaitu elektrolit itu saja.
selama 45 minit. Kemudian kedua karbon itu ditimbang semula, ditimbang lagi nak tahu berat. Kemudian diulang dengan menggantikan elektrod karbon dengan ganti dengan elektrod kuprum. Jadi kat sinilah baru faktor elektrod. Alright. Jadi kita tengok dapatan eksperimen. Ada rajah 1.1, rajah 1.2. Jadi kat sini hati-hati melihat kepada pemerhatian. Okey, jadi pada permulaan dan selepas 45 minit kita tengok pemerhatian dia. So larutan kuprum 2 klorida sepatutnya berwarna apa? Biru. Sepatutnya biru. Sebab ada Cu2+. Alright. Okay. Ini bila dapat macam ni awak terus tengok kiri kanan. Kiri macam tu, kanan macam tu. Okay, pemerhatian awak nampak. Ingat, pemerhatian benda yang kita nampak. Bukannya yang awak belajar secara teori. Apa yang kita nampak sekarang? Awak nampak apa? Gelembung. Menebal. Ini apa? Gelembung? Oh, gelembung udara. Gelembung gas. Lebih bagus tanpa warna. Jangan jawab buih gas. Okey, kita catat dulu. Lepas ni ini apa ni? Pemerhatian dia. Size. Menebal. Kuprum menebal. Kuprum menebal. Kuprum sebelah mana? Katot. Katot. Jadi awak bertulis katot menebal kan? Cuma cikgu tak suka jawapan macam ni dan cikgu tak pasti adakah dalam pemeriksaan dia adalah jawapan yang paling tepat. Apa yang awak nampak sepatutnya kat sini? Lagi jelas, paling jelas. Warna apa tu? Warna perang. Perang. Jadi itu kita panggil enapan perang muncul. Alright. Boleh Katot menebal tadi cikgu tak pasti, kita tengok skema lah. Cikgu pun tak tengok lagi skemanya. Okey. Itu untuk rajah 1.1. Rajah 1.2. Sekejap cikgu nak tengok kelas ada yang nak masuk ke. Oh, dah ramai dah. Selamat datang semua. Mungkin ada 5 Arif kat sini. Siapa yang belum ambil modul tu sila ambil lah Kalau tak ada nanti PM cikgu lah untuk ambil soft copy tu. Cikgu patut state 40 hari tu, jadi sepatutnya cukup. Okey, kita teruskan. Rajah 1.2. Alright. Ada gelembung gas? Tak ada kan? Tak ada. Jadi kat sini apa pemerhatian dia? Apa pemerhatian dekat sini? Apa pemerhatian dekat sini? Kuprum di anode menipis. Okey, anode menipis. Okey, kat sini apa yang kita tengok? Katot menebal lah. Katot menebal atau cikgu lebih suka ayat macam tadi, enapan perang. Okey, jadi kita tengok soalan jadi awak terus catat apa pemerhatian kat situ supaya kita boleh jawab kat sini. Okey. Tuliskan pemerhatian. Pemerhatian benda apa? Nampak. Nampak dengan apa? Dengan panca indera kita. Maksudnya kalau melibatkan warna, mata lah. Mata, pemerhatian lain mata. Kalau ada rasa tu, lidah. Tapi tak mungkin lah kan dalam kertas ni kan. Kalau ada bau, hidung. Macam tu lah. Lebih kurang. Jadi kebaikannya melibatkan panca indera mata lah. Melihat. Okey. Jadi kat situ, jenis elektrod ini 1.1 kan? Karbon anod. Maksudnya ini 1.1, ini pula rajah 1.2 sebab digunakan Kuprum. kuprum.
Okey, jadi kita lihat skemanya. Semak semasa dan okey, dengan inference Okey, cikgu terus buka skema. Mana tadi? Okey. Oh, dalam bahasa Inggeris. Okey, tak apa cikgu translatekan, tapi masing-masing mesti terror ni Okey, jadi dekat karbon tadi darjah 1.1. Nampak kat sini nampaknya diterimalah GSIM tu So kita tengok balik apa yang kita tulis tadi kan untuk anode. Anode ke cathode soalan dia tadi? Dia tanya karbon anode. Okey, kita tak fokus tadi kepada tiada perubahan kan? Kita tak fokus, iaitu saiz tidak berubah. Kita tak fokus tadi. Okay, tapi apa yang kita dapat tadi? Jawapan apa yang kita dapat? Gelembung gas tidak berwarna. terhasil. Kan? 1 markah. Dapat tak 1 markah kat situ? Dapat cikgu. Dapat. Alhamdulillah. So inference. Inference ni kejap lagi kita cerita. Alright. Kita tengok dulu copper anode untuk yang kedua, rajah 1.2 lah. Sebab dia tak tanya bagi cathode untuk 1.1 kan. Untuk case karbon. Dia tanya dua-dua untuk case electrode cuprum. Jadi dia tanya untuk anode. Jadi anode menipis dan ini nipis. Copper anode. Okey, nampak kat situ. GSIM berkurang. Okey, sebab saiz dia berkurang kan. Tapi yang kita dah jawab tadi, anode menipis. 1 markah lagi. Alright. Lepas tu cathode tadi kita tengok. Cathode sebelah sini. Okey, cathode menebal. Alright. Okay, becomes thicker. Cathode becomes thicker. Brown solid is deposited. Terenap. Okay. Jangan guna termendak. Mendak kat bawah. Okay, 1 markah berdasarkan apa yang kita jawab tadi lah. Dah 3 markah. Jadi kertas 3 ni betul-betul dapat membantu awak. Okay. Okay, baru kita lihat inference. Okay, jadi kat sini kita kena tahu apa yang berlaku lah. Okay, kita tengok dulu kat sini. Okay, so macam biasa, selalu cikgu ajar kat sini lah ringkaskan macam ni, anode, cathode. Yang pertama ni, ion ion. Ion yang pergi. Ion apa pergi ke anode? Kita ada Cl, kita ada H+, kita ada Cu2+, kita ada OH-. Ion apa yang pergi ke anode? Anode bercas positif. Cathode bercas negatif. OH-. Ion bercas negatif kan? Bercas negatif iaitu Cl-, OH- pergi ke sini. Okey, buat macam tu dulu Ada yang dah betul-betul faham, tak apa. Ni yang kadang-kadang awak confuse tu, sila buat table macam ni ringkas. Ion-ion yang pergi. So cathode pula ion yang berlawanan cas. Sifat cas tu berlawanan, baru dia menarik kan. Okey. So sekarang faktor apa untuk kes elektrod karbon? Faktor jenis elektrod. Mana jenis elektrod? Sebab kita gunakan elektrod karbon. Reaktif kan? Ya, susunan apa tu? Kedudukan ion kan? Ion. Okey. Jadi tengok balik syarat dia. Kalau gunakan elektrod karbon dan kalau tak ada ini cair. Sorry. Ini ada ion halida. Ion halida dan cair. Kalau cair maksudnya klorin tak dipilih dekat anode. Kalau 0.5 ke atas
klorin terpilih. So sekarang sebab larutan kuprum 2 klorida ini cair, maka yang terpilih adalah yang paling bawah. Siapa paling bawah antara OH dengan Cl? OH. Di katot siapa terpilih? Siapa paling bawah? Nak exam dah ni, berapa hari dah ni? H plus dengan Cu tu plus. Kalau nak kahwin H mesti plus. ada zakat fitrah. Mana? H plus. H H plus plus. kat bawah. Ya ke? Ah, Mana ada H plus kat bawah? CU. Cu kat bawah. Cek balik Okay. So bila awak rasa lupa macam ni, terus cek balik. Okay. Kita dah bulatkan, kita dah highlightkan ion terpilih. Lepas tu buat persamaan setengah. Sama setengah kat sini Okey, rangka macam ni supaya awak dapat menjawab dengan baik. So kalau OH, apa yang awak dah hafal tu? 4 apa? Orang hutan. Lepas tu? Bukan boleh. 2 2 H2O. 2 H2O, 2 botol air tambah 2 oren. 4 orange, sorry. 4 oren. Betul ke? Apple lah. 2 oren. 2 oren, 4 apple. Cuba cek balik. Tak ingat dah? Macam mana ni? Okay, jadi untuk hasil kita tengok di sebelah kanan kan? Apa hasil yang kita boleh nampak kat situ? Apakah bubble gas ini? Gas apa? Gas apa? Betul. Oksigen. Di sebelah katot Cu plus kan? Kalau hidroksida ni menderma, bila elektron sebelah kanan menderma lah, kuprum ni akan menerima. Sebab tu dia akan jadi Cu, logam Cu. Inilah dia logam Cu. Terenap. Jadi sebab itu jawapan dia, oxygen gas is released. Gas oksigen terbebas. Kenapa di copper tadi, kita tengok yang copper pula. Okey, untuk kes copper, sama-sama kita buat. Anode, cathode, bahagi dua macam tu. So yang pertama, sama juga tadi, Cl minus, ion dia, Cu2 plus, OH minus, H plus. Siapa pergi ke anode? Sama macam tadi. Anode bercas positif, maka yang pergi bercas negatif. Okey, kemudian betul betul lah. H plus dengan Cu2 plus. Siapa yang terpilih? Untuk anode. OH. OH. Okey, jawapannya dua-dua tak terpilih. Kenapa? Sebab kita gunakan elektrod kuprum yang reaktif. Bila kita gunakan logam sebagai elektrod, dia reaktif. Karbon tak reaktif. Platinum tak reaktif. Okay, jadi sekarang cikgu nampak awak masih lagi belum cukup study untuk elektrolisis jadi bila kita habis awak tengok balik faktor-faktor tu semua Okay, kita dah kesutukan masa ni jadi awak buat dan rujuk balik buku lah. Okay. Jadi siapa nak mendermanya? Anode memang menderma, cathode menerima. Siapa derma sekarang? Kalau klorin bukan, kalau klorida bukan, hidroksida pun bukan. Siapa nak derma? Clue dia kat sini. Kenapa nipis? Kenapa berkurang? Sebab? Itu plus ya, bro.
Tak, kenapa dia menipis agak-agak? Poket yang tebal kan? Poket wallet yang tebal, tiba-tiba menipis. Sebab apa? Mengayon. Sebab dia guna duit kan? Ataupun sebab kita bagi analogi, poket tebal tiba-tiba nipis. Sebab dia memberi ke, dia belanja ke. Jadi kenapa kat sini dia menipis? Sebab CU tu sendiri menderma. Jadi apa? Ion. CO2 plus. Okay. So cikgu boleh nampak sekarang awak belum habis study lagi bab ni jadi ada baiknya lepas ni awak study lagi bab ni faktor-faktor tu okay, gunakan cara cikgu ni bahagi dua macam tu okay, jadi CU jadi CU2 plus tambah 2E. Okay, di cathode tetap ikut faktor kedudukan. So siapa? Tak lain tak bukan CU2 plus. Cathode apa-apa faktor pun dia tetap ikut kedudukan ion. Anode je kita kena beringat sikit. Kena ingat tu dekat anode saja kita kena pertimbangkan faktor-faktor yang sepatutnya. Okey, jadi kat sini tak ada perubahan macam tadi menerima. Nampak ni CU sebab tu adanya enapan perang. Sebab CU jadi jawapan untuk ini cathode copper is formed. Copper terbentuk. Okay. Okay. Copper anode. Okay. Copper anode. Mana copper anode? Kenapa menipis? Ada orang lagi tak ni? Takut terputus je. Masih lagi on ke? Ada lagi. Kenapa menipis? Dia dah tulis satu ni. Kenapa menipis? Di derma. Allah, jawapan macam tak ikhlas je. Derma apa? Siapa yang derma? Derma apa? Kuprum menderma. Logam kuprum menderma 2 elektron ataupun mengayon. Jawab tu pun tepat lah Okey, anode. Okey, dia buat copper ion is formed. Maksudnya sama juga. Kan? Ini is formed. Okey, jadi ada jawapan lain yang kita boleh terima. Logam kuprum. Mana dia nak hilang ni? Ataupun logam kuprum. Ya Allah. Apa dia main lari? Okey, tak apalah sebab tak boleh nak menulis kat sebelah kanan tu. Logam kuprum mengayon atau menderma elektron. Okey, panjang kita dekat sini 6 markah. Okey. Jadi berapa ramai dapat 6 markah? Angkat tangan. Raise hand. Nak tengok. Daripada 16 orang. Okey, Turatul. Lagi, Tanya. Oh, ramai. Okey, alhamdulillah. Okey, yang tak dapat tu sila baca lagi. Alright. Jadi, tolong pastikan awak buat dan betul-betul faham soalan-soalan trial ni. Dia pesan lagi sekali sebab banyak tahun ada topik soalan trial keluar Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Dah pukul 10 tapi baru satu soalan ni. Okey, nyatakan pemboleh ubah manipulasi. Apa dia kelas? Apa yang kita manipulasi kat situ? Jenis elektrod. Jenis elektrod. Jenis elektrod. Tak ada jawab. Okey, betul. Tak ada jawapan lain dah. Ataupun awak nyatakan elektrod karbon dan elektrod kuprum. Boleh juga. Jadi kat situ okey, kita terus tengok skema lah. Atau awak bagi nama terus. Bagi nama pun boleh. Elektrod. Tapi kena bagi tahu dua-dua lah. Kuprum dan elektrod karbon. Kalau boleh tulis penuh lah. Penuh. Okey. Responding variable, apa yang kita nak tengok tadi? Hasil di anode ataupun hasil elektrolisis. Hasil elektrolisis pun boleh. Tapi ditulis kat situ hasil di anode. Sebab apa?
Sebab anode berbeza tadi kan. Katot sama. Okey, apa yang dimalarkan? Jenis elektrolit. 1.1, 1.2 jenis elektrolit. Jenis. So kat sini kalau boleh tambah parameter kat sini jenis elektrolit ataupun nama dia terus. Cuprum 2 klorida. Okey. Jadi cikgu harap yang buat tu dapatlah 3 markah. Cikgu tak nak tanya dah betul berapa-berapa ni Kita nak jimatkan masa. Okey, jadi seterusnya hipotesis. Okey, berapa ramai lagi yang masih tak berjaya dapat 3 markah ni? Nak tengok. Kita ulang kaji balik. Apa syarat hipotesis? Mesti ada apa? Boleh ubah dimanipulasi dengan gerak balas. Okey, MV dan juga RV dan juga spesifik. Okey, jadi hipotesis boleh jadi ayat semakin-semakin. Adakah sesuai kat sini semakin-semakin? Tak. Tak Tidak sesuai. Semakin-semakin biasanya ada faktor macam suhu, kepekatan kan? Okey, jenis hipotesis kedua, jika maka. Sesuai tak jika maka? Sesuai. Sesuai. Satu lagi jenis pemerhatian. Pemerhatian ni lebih kurang macam jika maka jugalah. Okey, bila elektrod tu digunakan, maka apa jadi? Alright, jadi kita tengok skemanya macam mana nak dapat 3 markah. Okey, jadi kalau tengok kat situ, able to write the hypothesis, maksudnya dia biasa kita rubrik ini syarat able to relate MV dan RV dengan direction tu maksudnya spesifik. Dia tak boleh bagi tahu jenis elektrod berbeza, hasil elektrolisis berbeza. Dia akan dapat ini 1 markah. 1 markah. Kalau hipotesis umum. Itu kita panggil hipotesis umum. Nak mudah je kan. Different type of anodes. Bukan nodes. Elektrod. Maksudnya elektrod berbeza, hasil yang berbeza. Jadi itu 1 markah saja. Macam mana dapat 3 markah? Awak kena bagi tahu dua-dua belah. Okey, iaitu kita suka guna jika kan? Tulislah. Jika kita gunakan, tak faham lah kenapa dia main lari-lari macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Ayah, daripada semalam lagi ni. Ke mouse ni kacau. Sekejap. Jika. Tak tahu lah tu. Okey. Maksudnya kalau nak letak jika elektrod karbon digunakan, anod menghasilkan oksigen. Itu satu. Manakala jika elektrod kuprum digunakan, anod akan menipis ataupun akan menghasilkan kuprum 2+. Jadi kena bagi tahu dua-dua belah. Kalau guna A macam mana? Kalau guna B macam mana? Baru dapat 3 markah. Kalau awak hanya jawab sebelah, ini pun carbon and produce different product compared to copper anode. Anda kata awak bagi tahu sebelah je kan? Contohlah, elektrod karbon akan menghasilkan gas oksigen. So ini pun biasanya dapat 2 markah. Biasanya dapat 2 markah. Okey, ada soalan untuk hipotesis? Ada nak tanya apa? Cikgu. Ya. Tadi kan kalau guna karbon nanti hasil oksigen. Okey. Kalau cakap menebal tak boleh? Okey, ayat penuh. Jika elektrod karbon digunakan, maka elektrod menebal. Elektrod sebelah mana? Sebelah alamak. Satu awak tak bagi tahu kan?
Satu lagi, okey. Kalau kita tengok eksperimen macam ni, awak tengok sebelah cathode memang tak ada perbezaan. Sebab itu dekat responding tadi, jawapan responding kita tadi mana? Produk dekat anode. Maka hasil dekat anode tu yang menjadi menjadi pemerhatian kita. Jadi fokus kepada anode. Okay? Fokus elektrolisis ni memang fokus kepada anode. Sebab apa? Cathode, apa-apa faktor pun dia ikut faktor kedudukan ion. Kalau faktor elektrod pun di cathode ikut kedudukan ion. Kalau faktor kepekatan pun cathode kedudukan ion. Jadi kita fokus kepada anode. Boleh faham? Sebab tu jawapan dia fokus kepada anode ni untuk skema ni. Tengok skema ni semuanya cerita pasal anode. Boleh? Boleh. Okey Okey, ada soalan lain? Jadi cek sendiri awak dapat berapa markah. Okey, sebab ni dalam bahasa Inggeris, harap-harap awak catatlah apa yang cikgu cakap tadi kan. Cikgu ulang sekali lagi. Jika elektrod karbon digunakan, anode menghasilkan gas oksigen. Manakala jika elektrod kuprum digunakan, anode akan menipis ataupun menghasilkan ion kuprum 2 positif. Okey? Hipotesis. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Berdasarkan eksperimen dalam Rajah 1.1, nyatakan perubahan warna larutan selepas 45 minit. Jadi sebab itu dia tak bagi warna kat sini. Dia suruh awak ingat teori yang kita dah belajar. Okey, kita tengok pada asalnya. Ini larutan ni warna apa sebenarnya? Ini. Biru. Biru. Sebab apa warna biru? Sebab ion kuprum 2. Okey, jadi pada asalnya dia berwarna biru. Mana biru? Okey, macam tu lah lebih kurang Biru. Biru ke purple cikgu ambil ni? Biru biru. Okey, cikgu raba warna sikit. Sebab tu tak jadi engineer. Okey, pada asalnya berwarna biru sebab apa? Sebab kehadiran Cu2+, kan? Dalam lautan kuprum 2 klorida ni ada Cu2+. Jadi soalan dia, kenapa soalan ni tak bagi warna? Sedang dekat sini dia bagi warna perang. Sebab dia nak soal pada soalan. Okey, agak-agak apa jadi pada akhir eksperimen kat sini? Apa jadi? Pada warna tu, adakah masih berwarna biru? Dia jadi insoluble. Insoluble. Apa tu insoluble? Okey, kita tengok persamaan ni kan. Okey, apa hasil di anode? Oksigen. Apa yang berlaku di cathode? Okey, awak fokus yang ni. Apa yang terjadi kat situ? Apa yang jadi? Ini apa jadi? Ion kuprum jadi pepejal. Okey, jadi maksudnya kat sini ion ion kuprum 2+ ni dah berkurang. Sebab apa? Sebab dia dah bertukar kepada Cu. Awal ni kat sini ada Cu2+. Apa jadi pada Cu2+ tadi? Dia bertukar kepada Cu. Kat mana dia? Kat mana? Kat sini. Ini Cu. Daripada Cu2+ tadi, dia terima 2 elektron, dia jadi Cu kat sini. Jadi Cu2+ tadi boleh dikatakan menghilang, bertukar kepada Cu. Jadi, apa perubahan yang berlaku? Warna biru, larutan kuprum 2 klorida yang berwarna biru bertukar menjadi tanpa warna. Cuma cikgu ada difahamkan
hari itu tak silap Cikgu Adeline, Cikgu tak silap lah, dia bagi tahu cuba elakkan menjadi tanpa warna, sebaliknya okey, ada pun kat sini. Alright. Kalau dulunya perkataan bertukar tanpa warna itu diterima. Okey? So sekarang awak nampak kat situ reject colourless. Maksudnya apa? Kalau jawapan awak bertukar kepada tanpa warna, terus kosong markah. Okey? Kenapa? Kerana dalam eksperimen sebenarnya, pada akhir eksperimen dia tu, warna biru tu tetap ada, tapi dia sama ada sangat pudar ataupun pudar sedikit. Maksudnya pudar lah jawapan yang tepat. Jadi, nak dapat 3 markah, mesti sebelum dan selepas kena nyatakan. So kat situ sebelumnya, warna biru ini adalah sebelum. Warna biru kuprum 2 klorida menjadi selepasnya adalah pucat ataupun kepekatan. Ini dia. Kepekatan warna kuprum 2 klorida semakin berkurang. Itu kita tak cerita warna lah. Tapi apa-apa pun mesti sebut sebelum dan selepas. Baru dapat 3 markah. Kita tengok kenapa ini dapat 2 markah. Kenapa dapat 2 markah? Senyap terputus lah. Ingat ke terputus? Sebab dia ada 2 point je. Kan? Kenapa yang ni dapat 2 markah? Ini. Yang mana cikgu? Yang ni 3 markah. Jawapan atas 3 markah. Jawapan yang bawah ni 2 markah. Kenapa? Supaya cikgu tanya ni supaya awak ingat. Kenapa yang tu 3, kenapa yang ni 2? Dia tak bagi tahu warna kuprum. Sebelum. Tak ada? Warna sebelum. Sebelum. Macam ni kita cerita sebelum kan? Warna kuprum 2 klorida, sebelum tu warna biru. Selepas mentukar jadi pudar. Ataupun warnanya, kepekatan warnanya berkurang. Keamatan lah. Intensity tu keamatan warna biru berkurang. Okay, jadi ingat sebelum dan selepas untuk perubahan warna. Okay, so yang 1 markah simple je jawab. Biru, cerah. Light blue, 1 markah. Jadi awak nampak. Yang sebelum tu cakap warna biru je dah. Tak payah cakap biru pekat. Tak payah cakap biru pekat. Okay. Larutan warna biru bertukar menjadi tanpa warna tu salah. Dulu memang banyak yang terima tanpa warna. Skema-skema banyak terima. Cuma peringkat SPM mungkin dah penandaan mungkin dah berubah. Cikgu tak pasti sebab cikgu tak menanda. Cuma cikgu dah dengar itu memang dah di reject. So terbuktilah kat sini. Skema terbaru ni dah reject. Okay. So ingat tu. Sebelum ni kita memang jawab tanpa warna. Okay, seterusnya soalan mengelaskan. Okey, macam nak bagi markah free kan? Kelaskan 3 markah, ya Allah. Murah hati betul soalan Jadi tak ada jawapan lain nak dapat 3 markah. Kelaskan semua ion yang hadir dalam kepada cation dan anion. Okey, sebab dia tak bagi tahu namakan. Okey, jadi kalau buat formula pun diterimalah. Cation yang hadir tadi apa? Cation charge positif kan? Cu2+, H+. Dan juga anion OH-, Cl-. Okey, kalau disuruh namakan semua ion yang hadir dalam kepada cation dan anion dalam jadual ini, maka kena bagi nama. Ini namanya ion kuprum 2+. Okey, macam tu Okey, boleh Okey, kalau kita tengok skema pun tengok dia terima formula Terima
formula. Okey, tapi hati-hati kalau soalan tu minta namakan. Fahami kata kerja. Kalau nama, namalah. Contoh, kalau nak tahu nama Abel kan, kita boleh, apa siapa nama yang tu? Pelajar belakang tu, Abel. Tak boleh kan? Kita kena bagi tahu nama dia, Nukman. Okey, contohlah. Okey, F. Dalam Rajah 1.1. Okey, dia dah bagi tahu, sini pun dah bagi tahu dah dia punya clue kan, jawapan tadi kan. Warna larutan berubah dari biru gelap kepada biru muda. Dalam Rajah 1.2, warna lautan tidak berubah. Terangkan perbezaan ini. Ini yang cikgu selalu ingatkan tu. Okey, kita tengok kat sini. Okey, tenung betul-betul kat sini cikgu dah besarkan. Apa berlaku pada sebelah anode? Awak kita fokus kepada kata formula CO2+. Kalau kita tengok kat sini, CO2+ terhasil. Betul tak? CO2+ terhasil kan? Sini CO2+ Berkurang. hilang. Kita buat ayat ringkas, hilang. Sebab apa hilang? Bertukar kepada Cu. Terhasil, hilang. Agak-agak apa perubahan dia? Perubahan tadi tak bagi tahu dah. Tidak berubah kan? Macam mana awak nak susun ayat? Kat sini kes dia hilang berganti. Macam yang atas ni, hilang, tak berganti. Sebab ini hilang, berkurang. Tapi sebelah sini tak ganti balik. Tak ada ganti balik CO2+. Jadi kita tengok skemanya, kenapa hilang tak berganti tadi. Kita macam mana nak tulis ayat dia. Simple je ayat dia. Kenapa tak berubah tadi warnanya? 1F1 ke tadi? 1F. Okay, sorry. Ni cerita dalam Rajah 1.1. Rajah 1.1 tadi ringkasnya hilang tak berganti. Betul tak? 1.2 hilang berganti. 3 markah. Okay. Jawapan simple macam ni pun 3 markah, nampak. F1 hilang tak berganti. Maka jangan jawab macam tu. Maka jawapan dia CO2+ telah discharge, dinyahcas. Okey, ion CO2+ telah dinyahcas kepada kepada logam kuprum. Okey, sebab itu dia berubah daripada biru kepada warna yang pudar, biru pudar. Okey, manakala F2. Okey, nampak ke sini hilang berganti je ni. So kita tengok kat situ ada 3 point, iaitu dekat kathod tadi, dekat anode hilang kan? Dekat kathod tadi, dekat anode Cu jadi CO2+. Maka kuprum mengion dekat anode menghasilkan CO2+, 1 markah. Panjang cerita yang kedua ni. Lepas tu, okey, di kathod apa yang berlaku tadi? Cu2+ tambah 2E jadi Cu. Iaitu di kathod hilang. Cu2+ telah dinyahcas pada kathod. Jadi kat sini hilang berganti, maka kepekatan ion kuprum 2 tetap tidak berubah sebab hilang berganti. Keyword cara ingat dia hilang berganti. Jadi awak ingatlah dia punya 3 penerangan ni. Berbanding dengan yang ini hanya simple saja penerangannya 3 markah. Okey, ada soalan? Okey, sila baca baliklah kalau rasa macam dah tak ingat apa dah tu.
Okey. Lukis satu rajah berlabel untuk menunjukkan penyaduran kunci besi dengan argentum dengan menggunakan argentum nitrat. Jadi kita tengok. Okey. So, markah dia kat mana? Okey, markahnya yang nak yang menderma tu mestilah yang kita nak sadurkan dia. Jadi, dekat anode, ingat anode sentiasa derma. Okey. Cikgu dah ajar dulu. Kenapalah dia main lari-lari? Bismillahirrahmanirrahim. Anode. Cikgu ajar dulu. Negative terminal. Okey. Allah. Dan DE itu adalah donate elektron. Thermal elektron. Anode. Okey. Cuba ingat balik lah. Okey. Jadi kat situ derma mesti di sebelah kanan. Itu bukan kanan, di sebelah anode. Manakala yang nak disadurkan mesti yang menerima. Sini berlakunya logam mengion. Sini logam akan terenap macam tu. Ringkasan dia. Jadi apa nak dapat 3 markah kat situ, labelkan. Bateri tak label pun tak apa, sebab kita tahu simbol-simbol bateri. Okey, yang perlu labelkan nama elektrod, kepingan argentum dan kedudukan dia. Kedudukan dia perlu berada di anode, manakala kunci besi perlu dia ada di kathod. Dan larutan argentum nitrat dengan kepekatan. Cuma kita pasti kalau tak ada unit, tak ada kepekatan, adakah ditolak markah? Itu tak pasti. So ada baiknya letak. Okay. So ini antara yang perlu ada. Ion key, anode. Okay, nampak kat situ dengan kepekatan. Mesti cukup 3 tu lah. So anda kata hanya jawab larutan argentum nitrat, hilang 1 markah lah. Alright? Boleh Boleh ke? Boleh. Okey. Oh, sedih dengar. Ada lagi. Dah 1G. Maksudnya 3 markah kan? 1G apa lagi? Apa yang akan berlaku kepada kunci besi? Apa berlaku pada kunci besi? Di anode, di kathod tadi. Apa jadi pada kathod tadi? Terenap. Apa yang terenap? Silver warna apa? Silver warna kelabu. Kelabu berkilat kan? Maka kat situ logam kelabu berkilat terenap pada kunci besi. Kita tengok. Kita cakap berkilat. Tak boleh cakap. Berkilat. Apa? Macam mana ayat dia? Warna kelabu terenap pada kunci besi. Oh, warna kelabu. Boleh. Macam ni. So, tengok jawapan dia. Kunci besi akan coated tu apa disadur. Tersadur. Dengan dengan lapisan perak yang nipis. Oh, terenap tak boleh cakap. Diselaputi. Boleh kot diselaputi. Bagi cikgu boleh lah diselaputi, disadur, paling best ayat dia disadur lah. Jadi kalau pepeja kelabu berkilat, cikgu rasa boleh. Kunci besi diselaputi oleh lapisan pepeja kelabu. Lagi tepat berkilat, sebab dia memang berkilat silver kan. So tengok yang 2 markah. Kunci besi akan diselaputi, tak ada apa kan. Okay. Alright, seterusnya G3. Ada lagi? Tanya apa lagi? Okay, ini fakta lah. So, awak bacalah 3 markah, maksudnya 3 poin lah. So, dalam penyaduran, apa yang kita perlu buat langkah-langkah untuk dapat penyaduran yang cantik? Yang pertama, ingat tak dulu kita gosok-gosokkan? Okay, kita gosok-gosokkan. Ada itu kan? Ada. Buat kan? Kita gosokkan.
dan bersihkan dengan kertas pasir. Lepas tu kepekatan argentum nitrat mestilah rendah. Ini semua fakta-fakta yang awak perlu kena tahulah. Elektrik tak boleh besar sangat, mesti kecil. Okey, dan kena pusing-pusing sentiasa sudu besi tu, kunci besi tu. Ada 4 kat sini, jadi mana-mana 3 lah. Jap. Able to write anyone. Ya, betul. Soalan dia minta 1 ke? 1 kaedah, 3 markah. Nampak tu? Uish. 1 kaedah, 3 markah. Jadi kertas 3 dipastikan buat semua. Kita cuba buat kelas untuk bincang semua kertas, semua paper yang awak dapat ni. Okay. So tugas awak buat dulu. Tak buat nanti penyerapan awak terhadap apa yang cikgu ajar ni dia slow sikit. Kalau awak buat, awak terus nampak, oh betul lah. Cikgu percaya ada yang tak buat ni, tak sempat kan. Masih dalam mood rehat. Okay, apa lagi soalan dia? Ada lagi ke? Soalan 1, oh tak ada dah. Jadi, so soalan panjang ni total dia 33 markah untuk bahagian soalan nombor 1. So soalan nombor 2 nanti 17 markah lah. Total dia akan jadi 50 markah. Okay. Jadi kita lihat pula soalan Terengganu. Okay. Sekejap, cikgu belum cari skema dia. Lupa pula buka siap-siap. Harap-harap ada kat sini. Ada apa-apa nak tanya sebelum tu? Cikgu, yang ayat Ya. kunci tu dipusingkan Dipusingkan. Oh, okay. Ya. Dipusingkan dalam larutan Dipusingkan. Sentiasa dipusingkan. Okey. Alah, mana pula tadi ada soalan lain? Tak cuba lupa buka siap-siap tadi skema Terengganu. Okey. So yang penting dah buat belum? Dah buat belum? Dah buat ke belum? Belum. Belum. Semua belum buat. Kata sampai muka surat 8 dah siap. Tapi Tidak macam semua. bincang. Oh, tak semua. Macam mana ni? Okay, sekejap. Aduh, mana perginya? Ramai ke belum buat? Ramai ke belum buat? Berapa ramai yang buat? Cuba angkat raise hand. Kalau tak, kita jumpa malam ni pula. Sebab kalau cikgu cakap macam ni, awak tak boleh nak tangkap tu dengan lebih bagus lah. Tak dapat menyerap absorption tu. Kalau dah buat, dia cepat faham. Berapa ramai dah buat untuk soalan Terengganu? Angkat tangan, raise hand. Kita nak tengok. Kalau 2-3 orang je, kita kena buat, kena sambung malam ni lah. Buat tapi ada yang sikit-sikit. Sikit-sikit. Oh, 1. Seorang je angkat. Lain-lain belum ni. Atau kita jumpa balik dalam pukul 11? Atau 11.30 macam tu? Jumaat. Ataupun sebab dia nak pastikan awak buat. Bila buat, awak dah nampak dah soalan tu tanya apa, jadi perbincangan kita lebih berkesan lah. Nampak seorang je angkat tangan ni, siapa ni? Saya nak tengok. Aslinda. Dia dari tadi angkat tangan. Oh, dah angkat tangan.
Okey, bila tanya dah buat belum sampai muka surat 8. Okey, kalau macam tu tak boleh, kita tak boleh tu. Sambung malam pula. Sambung malam. Ramai nak malam cikgu. Jadi okey, kita sambung tapi bertambahlah soalan dia nanti cikgu bagi tahu. 5A ada kat sini, 5A. Tasbih kafarah dan surah wal asr. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Okey, ingat sila buat. Berapa kali ingatkan dah ni Okey. Sampai sini saja. Okey, kita jumpa lagi malam ni insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Nanti bagi tahu kawan-kawan